Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para jemaah muslim-muslimah rahimakumullah. Marilah sama-sama kita mulakan pengajian kita pada malam ini mengenai kebesaran dan keagungan baginda Nabi kita Rasulullah SAW, dengan kita berselawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Allahumma aftah alaina wa ala dhurriyyatina wa ala arifin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana zidna 'ilma. Allahumma ya mu'allim Ibrahim 'allimna ya fahim Sulaiman fahimna. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، أعطينا محبتك معرفتك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat rahimakumullah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala dengan limpah kurnia taufik hidayahnya telah diperkenankan untuk kita dapat sama-sama dalam mengikuti kuliah mengenai keagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jemaah sekalian semua apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur dalam sihat walafiat, disembuhkan semua penyakit, dikabulkan sekalian hajat, ditanamkan iman dan taqwa, dan dibukakan pintu ma'rifat, dan ditemukan kita semua dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapat barakah dan syafaat baginda. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kembali kita dalam membicarakan tentang keagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam pelajaran minggu lepas kita telah sebutkan bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keistimewaannya khas kepada baginda yang tidak diberikan kepada nabi-nabi terdahulu. Antaranya ialah bahawa keumumannya, iaitu dakwah risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Arti katanya lain, risalah utusan yang Allah utuskan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kepada seluruh umat manusia, bahkan kepada seluruh alam. Manakala nabi-nabi yang terdahulu, mereka semua diutuskan khas hanya untuk kaum mereka saja, untuk bangsa mereka sahaja, tidak kepada seluruh alam. Jadi kepada semua nabi-nabi dahulu, agama mereka tidak sah untuk selain daripada kaum mereka. Jadi kalau sekiranya Nabi Isa AS, dia punya membawa agama hanya untuk kaum dia. Jadi kalau yang bukan kaum dia, daripada orang-orang di Amerika, di China, di India, di mana-mana lah, tidak sah keimanan mereka kerana Nabi Isa bukan diutuskan untuk mereka. Begitu juga Nabi Musa AS, hanya dikhaskan untuk diutuskan untuk kaum Bani Israel. Dan sesiapa yang selain pada Bani Israel, tidak sah iman mereka walaupun mereka beriman dengan Nabi Musa AS, kerana Nabi Musa tidak diutuskan untuk mereka. Begitulah seluruh nabi-nabi yang terdahulu. Tapi Nabi kita Rasulullah SAW adalah manusia yang Allah Ta'ala istimewakan. Utusan baginda ialah untuk seluruh alam. Itulah yang telah kita sebutkan dalam beberapa ayat Quran yang telah kita huraikan pada pelajaran yang lepas. Jadi Nabi kita SAW adalah Nabi untuk seluruh manusia. Jadi mana juga manusia itu berada, daripada Amerika ke, di China ke, di India ke, di Malaysia, di Indonesia ke, di Singapura, semua mereka yang beriman dengan Nabi SAW adalah sah imannya kerana utusan Nabi untuk seluruh alam. Bahkan seluruh alam itu bukan hanya untuk dunia ini, andai kata ada lagi makhluk yang lain selain daripada manusia dan jin di bumi ini, mereka yang ada di planet-planet lain, mereka juga adalah merupakan manusia ataupun makhluk yang diutuskan Nabi kita SAW kepada mereka. Tapi kita pun tidak tahu, Allahu a'lam, apakah ada makhluk yang lain lagi selain daripada kita yang ada di muka bumi ini. Ya, demikian juga para jemaah sekalian, kita telah membicarakan pada pelajaran yang lepas bahawa Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam telah dijanjikan terpelihara dari sisi Allah. Allah memelihara bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada sekalian niat jahatnya kaum kafirin dan mereka yang berniat hasad dengki pada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita melihat ada sebagian peristiwa yang mungkin kita mengatakan baginda dilontar batu, dipukul dan sebagainya, tapi itu banyak hikmah yang sebaliknya telah kita huraikan. Tapi demikian juga baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya para kaum kafirin yang nak buatkan aniaya pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi Allah Ta'ala pelihara baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kerana itulah janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga kita telah bicarakan pada pelajaran lepas bahawa agama Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam ni agama yang terakhir. Selepas dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada lagi Nabi. Maka dengan itulah Allah Ta'ala telah menjanjikan bahawa agama Islam ni agama yang terpelihara, iaitu agama yang tidak akan dipesongkan. Walaupun kita dapati di akhir zaman ni bermacam-macam fahaman-fahaman yang berbeza, tetapi agama Islam tetap yang dipegang oleh majoriti. Itulah pesanan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila umat aku berpecah, maka peganglah alaikum bisawadil azam. Peganglah kamu kepada yang majoriti, yang ramai. Dan yang ramainya ialah pegangan ahlu sunnah wal jamaah. Alhamdulillah. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, malam ini
kita masuk lagi dalam membicarakan tentang keistimewaan yang khas untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Azimul Qadri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keagungannya darjat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh seorang Ustaz Dr. Khalil bin Ibrahim. Semoga Allah Ta'ala merahmati rohnya dan meninggikan darjatnya dan melimpahkan barakah ilmu kepada kita. Kepada beliau kita hadiahkan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihim fid darain amin. Yang ke-18 daripada keistimewaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qasamu bi hayatihi sallallahu alaihi wasallam. Bersumpah Allah Taala dengan jiwa, raga dan umurnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Allah bila nak bersumpah dengan sesuatu itu mestilah merupakan sesuatu yang mulia, yang tinggi darjatnya, yang di mana berbeza daripada yang lainnya. Kalau tidak Allah bersumpah dengan sesuatu yang biasa, maka itu tidak menunjukkan satu keistimewaan. Begitulah Allah Ta'ala bersumpah dengan wasyamsi wa duhaha, demi matahari, demi waktu duha, wal qamari, dan demi bulan, dan demikian juga Allah bersumpah wal laili, dan demi malam. Dan begitulah sebanyak sumpah-sumpah yang Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluk-makhluk Allah itu, sebagai nak menunjukkan makhluk yang digunakan Allah untuk bersumpah itu adalah makhluk yang mulia, yang tinggi, yang luar biasa. Dan di sini kita lihat Allah SWT bersumpah dengan umur Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di mana tak pernah Allah bersumpah dengan umur kan sesiapa dari nabi-nabi terdahulu. Tapi inilah dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah dalam firman Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umur engkau ya Muhammad. Masya Allah. Allah Ta'ala bersumpah dengan umur Nabi kita SAW. Innahum, orang kafir itu, lafi sakratihim, sungguh di dalam kemabukan mereka. Ya'mahun, yang dalam buta mereka. Itulah Allah Ta'ala nak sebutkan orang kafir. Mereka tu dalam mabuk, mereka dalam keadaan buta, tak nampak janji-janji Allah. Tapi Allah bersumpah tu nak kuatkan kenyataan itu, Allah gunakan perkataan sumpah. Jadi kita ni pun bila kita nak kuatkan kita punya pengakuan kita demi Allah, kita gunakan perkataan sumpah. Sumpah wallahi dengan nama Allah. Jadi begitulah kita bersumpah untuk menunjukkan kekuatan statement yang kita buat. Begitulah Allah Ta'ala juga. Bila Allah nak bersumpah dengan sesuatu kenyataan, Allah menggunakan makhluknya yang tertinggi, yang termulia. Dan antaranya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'amruka, demi umur engkau ya Muhammad. Jadi tak pernah Allah bersumpah dengan nama seseorang Nabi pun yang sebelum bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Allah Ta'ala bersumpah tidak berlaku kepada orang yang biasa dan tidak berlaku pada makhluk yang biasa, tapi sesuatu makhluk yang diagungkan, yang dimuliakan, yang ditinggikan darjatnya. Dan begitulah dia Rasulullah SAW, makhluk yang tertinggi, bahkan yang termulia dari sekalian makhluk. Itulah Allah Ta'ala menggunakan bagi Nabi untuk bersumpah dengannya. Dan demikianlah satu riwayat daripada Sayyidina Uthman bin Hunayf radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana baginda Nabi didatangi oleh seorang yang buta. Seorang yang buta ini mengadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku ni tak ada orang nak pimpin aku nak pergi ke masjid. Susah aku ni nak pergi ke masjid. Kau doakanlah supaya aku ni dapat celik balik mata aku ni dapat lihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kalau kau sabar, itu adalah baik bagi kau, tapi kalau kau nak celik, aku akan ajarkan kau. Dia kata, aku nak celik ya Rasulullah. Aku nak dapat melihat kembali ya Rasulullah. Nabi SAW pun mengajar kepada dia. Hendaklah kau berwuduk dan kemudian kau sembahyang 2 rakaat. Selepas sembahyang 2 rakaat, kau berdoa pada Allah. Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, aku bermohon padamu.
wa atawajjahu ilaika binabika, dan aku menghadap padamu demi kebesaran nabimu. Maknanya dia berdoa minta kepada Allah dengan dia menghadapkan dirinya kepada Allah dan dengan keberkahan, kemuliaan, kebesaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa artinya? Artinya dia bertawassul dengan Nabi. Bertawassul kenapa? Kerana Nabi adalah seorang yang mulia, yang tinggi darjat, yang di mana dia bertawassul dengan kebesaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabiur Rahman, Nabi yang membawa rahmat. Ya Muhammad, iaitu dia menyeru pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Doa ini Nabi ajar kepada orang buta itu. Baca doa ini, Allahumma inni as'aluka tawajjahu ilaika binabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyur rahmah. Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inni atawajjahu bika ila rabbi, aku menghadap pada engkau kepada Allah Ta'ala. Jadi aku menghadap pada engkau, aku bertawassul dengan kau kepada Allah Ta'ala. Fayajliya bi li basari, maka dikembalikanlah penglihatan mataku. Allahumma syafi'u fiyya, ya Allah syafaatkan baginda Nabi itu kepadaku. Wa syafi'ni fi nafsi, dan jadikanlah baginda Nabi itu syafaat pada diriku. Ini doa Nabi ajar pada orang buta itu. Kemudian Uthman bin Hanif yang menceritakan peristiwa ini, dia pun berkata, kemudian tak kelama kemudian lelaki itu masuk ke dalam masjid. Lelaki buta itu masuk ke dalam masjid. Ini dia dah balik rumah, dia dah berwuduk, dah dia salat, dah dia dah berdoa. Sama hari, the same day, dia pun balik masuk ke masjid. Dan dia berjalan sendirian, seolah-olah tak pernah mata dia buta sebelum ini. Subhanallah. Mustajab betul doa dia itu. Tapi doa dia itu doa apa ya? Doa yang dinamakan doa bertawassul dengan Nabi SAW. Bertawassul ni maknanya mengambil keberkahan. Kenapa mengambil keberkahan Nabi SAW? Kerana baginda manusia yang termulia, makhluk yang tertinggi darjatnya di sisi Allah SWT. Begitulah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Nasa'i dan Ibnu Majah dan banyak lagi para alim ulama dan disahkan oleh Al-Imam Tirmizi rahimahullah ta'ala. Habis Ustaz, kalau kita nak doa dengan tawassul tu macam mana ya? Yelah, kalau kita nak cakap bahasa Arab tu panjang sangat ya. Kita boleh dah cakap bahasa Melayu, ya Allah ya Tuhanku, aku bermohon padamu ya Allah dengan keberkahan baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kau sampaikanlah hajatku ini ya Allah. Jadikanlah baginda Nabi dapat syafaatkan kepadaku. Ya Allah, syafaatkanlah aku dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita boleh doa dengan cara bahasa Melayu pun boleh ya. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan antara keistimewaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ke-19 daripada keistimewaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Al-Qasam bi baladihi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala bersumpah dengan negeri yang Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di dalamnya. Negeri apa tu? Nabi dilahirkan di mana tuan-tuan? Di kota Mekah Al-Mukarramah. Nabi membesar di mana? Membesar di kota Mekah Al-Mukarramah. Maka oleh kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam kota Mekah Al-Mukarramah, maka Allah Ta'ala bersumpah dengan namanya kota Mekah itu. Di dalam beberapa ayatnya, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Demi sesungguhnya kami bersumpah dengan bumi ini, dengan kota ini, yang engkau berada di dalamnya, yaitu kota Mekah Al-Mukarramah. Jadi kota Mekah itu Allah Ta'ala bersumpah dengannya kerana Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di dalamnya. Jadi kerana mulianya Nabi, barulah Mekah itu jadi mulia. Jadi Mekah bukan mulia kerana sendirinya, tapi Mekah mulia kerana adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalamnya. Begitulah kalau kita lihat dalam surah Wat-Tin waz-Zaitun wa Turi Sinin wa hadzal baladil amin. Demi bukit Tur dan demi buah zaitun dan demi bukit Tur. Bukit Tur tu maknanya di surah Sina ya. Wat-Tin waz-Zaitun, demi buah tin, demi buah zaitun, dan demi bukit Tur, iaitu bukit Tur Sina, dan hadzal baladil amin,
dan demi bumi yang tenteram ini, iaitu bumi Mekah Mukarramah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Mekah menjadi mulia dengan kerananya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dan dibesarkan di kota Mekah Mukarramah. Itulah dia antara kemuliaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Mekah menjadi tempat yang mulia. Bahkan Madinah pun mulia. Ada kelebihan lagi Madinah, nanti kita akan sebutkan kemudian. Jadi begitulah dia para jemaah sekalian, Allah Ta'ala telah muliakan kota Mekah kerana lahirnya Nabi SAW di kota Mekah. Dan demikian lagi, setelah kita lihat Allah bersumpah dengan umur Nabi SAW. Allah bersumpah dengan bumi yang Nabi berada di situ. Dan demikian pula kelebihan Nabi yang istimewa lagi ialah yang ke-20, Al-Qasamul Lahu. Allah Ta'ala bersumpah demi untuk Nabi SAW. Untuk Nabi pula. Bersumpah untuk Nabi macam mana pula ni? Itulah dia. Antaranya ialah firman Allah Ta'ala yang selalu kita baca. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apa artinya? Wadduha, demi waktu duha. Wal-laili, dan demi waktu malam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidak Tuhan kau meninggalkan kau dan mengasingkan kau. Jadi Allah Ta'ala bersumpah untuk nak menguatkan statement, untuk meninggikan darjat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di mana pada masa itu orang-orang Yahudi telah pun mengatakan Muhammad sudah ditinggalkan oleh Tuhannya. Ini adalah kerana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh beberapa orang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang roh. Dan begitu juga beberapa soalan yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, nantilah besok akan aku beri jawapannya. Kerana biasanya lah bila Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya sesuatu, Allah akan turunkan wahyu. Tapi besok tak datang wahyu. Lusa tak datang, seminggu tak datang, dah 2 minggu tak datang. Akhir dah cukup 40 hari. Jadi orang-orang Yahudi ini dah mengejek Nabi. Muhammad ini, dia ni tak betul. Tuhan dia dah tinggalkan dia dah. Tuhan dia dah marah dia dah. Jadi akhirnya Allah Ta'ala turunkan ayat surah Wadduha ini. Demi waktu duha, demi malam yang tenteram, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidak Tuhan kau meninggalkan kau ya Muhammad, dan tidak menepikan kau. Jadi Allah Ta'ala nak kuatkan statement yang Allah Ta'ala tidak tinggalkan Nabi kita. Allah bersumpah dengan nama duha, Allah bersumpah dengan nama malam. Untuk siapa? Untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Dan ayat itu tak habis di situ, ada lagi. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Demi duha, demi waktu malam, sesungguhnya akhirat itu lebih baik bagi kau daripada dunia yang pertama kau duduk. Maknanya, kalaulah dunia dalam keadaan susah ya Muhammad, dalam keadaan perit, dalam keadaan yang terhina, tak apa. Sebab akhirat tu lebih baik lagi untuk kau. Dan ini ayat ni pun samalah untuk kita juga. Kita yang ada dalam dunia dalam kesusahan, dalam masalah COVID ni, kita dalam kepahitan. Tak apa, sabar. Akhirat tu lebih baik untuk kamu, wahai orang yang beriman. Dan kemudian Allah Ta'ala memberikan berita gembira pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Demi sesungguhnya Tuhanmu akan beri pada engkau ya Muhammad sampai engkau reda. Maknanya Nabi kita SAW dijanjikan Allah. Allah akan beri pada Nabi. Apa Nabi minta? Nak apa? Bagi sampai Nabi reda. Dan Nabi jawab apa? Wallahi la arda an yakuna ahadu min ummati finnar. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Demi Allah, aku tidak akan reda selagi ada satu umat aku dalam neraka. Allah. Artinya apa? Nabi nak semua umatnya keluar pada neraka. Semua umatnya masuk ke dalam syurga. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikan kami daripada golongan yang dilepaskan dari neraka dan dimasukkan syurga dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin.
Jadi umat Nabi SAW sebenarnya bukan kita orang Arab, bukan kita orang Melayu. Maka siapa saja orang yang beriman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maupun dia ada di Australia ke, di Jepun ke, di China ke, di Eropah ke, di Amerika ke, di Los Angeles ke, di mana pun, kalau dia beriman pada Allah dan Rasul, dia termasuk umat Nabi Sayyidina Muhammad SAW, insya-Allah akan mendapat syafaat Nabi SAW dan dimasukkan dalam syurga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Allah Ta'ala telah memuliakan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bersumpah untuk menguatkan akan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersumpah dengan sesuatu yang lain untuk menguatkan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti juga Allah Ta'ala bersumpah, "Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa." Demi bintang, iaitu bintang wan najmi idza hawa, bintang yang di langit. Ma dhalla sahibukum, tidaklah sesat kawan kamu itu, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ghawa, dan tidak ada dia itu tertipu. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dituduh oleh orang kafir Mekah, Nabi ini sudah tersesat. Nah, maka Allah Ta'ala nak bertegaskan, ma dhalla sahibukum, tapi kawan kamu, teman kamu itu, Muhammad itu tidak sesat. Tapi nak kuatkan statementnya, Allah Ta'ala bersumpah dengan wan najmi idza hawa, demi bintang yang berkelip-kelipan itu, yang di udara. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Allah Ta'ala nak sebutkan kemuliaan Nabi, dan Allah sambungkan ayat itu lagi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad itu berbicara daripada hawa nafsunya, melainkan wahyu yang telah diwahyukan kepadanya. Jadi apa yang Nabi bicarakan daripada sekalian perkara-perkara hari akhirat, bukanlah Nabi mereka mengada-adakan, tapi semuanya adalah merupakan wahyu Allah SWT. Demikian juga Allah Ta'ala bersumpah dengan perkataan Nun wal qalami wa ma yasturun. Demi perkataan Nun. Apa tu Nun? Allahu alam, hanya Allah saja tahu. Wal qalami wa ma yasturun, dan demi qalam dan apa yang dituliskan. Apa yang Allah nak tegaskan? Allah dah bersumpah dengan kata-kata itu. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Tidaklah engkau ya Muhammad dengan nikmat Tuhanmu, tidaklah engkau orang yang sudah gila. Tidak. Kenapa? Sebab orang kafir Mekah kata Muhammad sudah gila. Jadi Allah nak tegaskan Muhammad tidak gila. Dan Allah bersumpah dengan makhluk yang lain. Nun wal qalami wa ma yasturun. Demi Nun, deminya kalam, engkau Muhammad tidaklah gila seperti mana yang mereka katakan. Subhanallah. Allah membela Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Allah bersumpah dengan bermacam-macam sumpah demi untuk nak menegakkan kebenaran, kesucian, ketinggian darjatnya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Banyaklah kalau kita nak nukil daripada ayat Quran. Demikian juga Yasin wal Quranil Hakim, innaka laminal mursalin. Demi Yasin. Yasin antara ulama menyebutkan nama Nabi kita Yasin. Ada juga mengatakan Allah alam. Wal Quranil Hakim, demi Quran yang mulia. Apa yang Allah nak buatkan statement? Innaka, sesungguhnya kau ya Muhammad, laminal mursalin, adalah daripada utusan Allah. Jadi Masya Allah, Allah menggunakan bermacam bentuk sumpah ini untuk nak menguatkan pendirian, ketinggian, darjatnya Nabi kita Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Begitulah Nabi kita Rasulullah SAW. Setelah Allah Ta'ala bersumpah dengan diri Nabi, Allah bersumpah dengan bumi yang Nabi dilahirkan, Allah bersumpah dengan sesuatu untuk kebenaran Nabi SAW. Nah sekarang Allah Ta'ala bila nak memanggil Nabi, inilah kelebihan keistimewaan Nabi kita SAW yang ke-21. Lam yunadihi ta'ala bismihi. Allah tak pernah memanggil Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan namanya. Ya Muhammad, tak pernah. Dalam Quran, cari daripada mula surah Fatihah sampai keluar sampai Nas. Tak ada Allah panggil nama Nabi ya Muhammad, tak ada. Tapi Allah Ta'ala kalau panggil nama Nabi-Nabi dahulu, ada nama ya Ibrahim, ya Musa, ya Isa, ya Nuh, ya Daud, ya Zakaria. Banyaklah.
Nabi-nabi yang dahulu Allah panggil dengan nama. Tetapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak dipanggil dengan nama. Habis dipanggil dengan apa? Dipanggil dengan darjatnya, dengan kemuliaannya, dengan gelarannya. Kita ni kalau nak panggil seseorang raja ataupun menteri atau presiden, kita tak terus panggil nama dia. Kita panggil yang mulia, yang berhormat, yang diagungkan atau yang di-Pertuan Agong. Umpamanya lah ya. Itulah gelaran-gelaran yang kita beri kepada orang yang dimuliakan. Kita tak panggil Ya Ahmad bin Qasim, tak ada. Dipanggilkan dengan gelarannya. Rasulullah SAW pun begitu. Allah Ta'ala bila nak panggil Nabi, Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik. Wahai Rasul. Dipanggil Rasul, utusan. Ya ayyuhan Nabi, wahai Nabi. Dan demikian juga Allah kata, Ya ayyuhal mudaththir, wahai yang berselimut. Ya ayyuhal muzammil, yang dalam berselimut. Ya, begitu Allah Ta'ala panggil Nabi semua dengan gelaran. Kenapa? Sebab memuliakan Nabi SAW. Memanggil dengan nama tu taklah salah. Memang nama dia. Tapi itu bukan satu kemuliaan ataupun satu, kita katakan, darjat yang mulia. Macam Allah panggil, Ya Adam, Ya Nuh, Ya Ibrahim, Ya Musa, Ya Isa, Ya Daud, Ya Zakaria. Banyaklah nama nabi-nabi yang disebut nama je saja. Bukan Allah menghina nabi-nabi tersebut, tapi nak menunjukkan Allah muliakan Nabi kita Rasulullah SAW. Sebab tu kita ni bila kita nak sebut nama Nabi kita SAW, Muhammad, Muhammad kawan kau ke? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan dengan gelaran dia. Sebab kita ni manusia lemah, dhaif, fakir, miskin, hina. Nabi tu siapa? Nabi itulah makhluk yang termulia, teragung. Tidak ada siapa yang lebih mulia dari Nabi dari seluruh alam ni. Dari seluruh alam, tak ada siapa yang lebih mulia pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita nak sebut nama Nabi, paling kurang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Tapi itulah kadang-kadang ada orang dia marah. Kamu ni bid'ah. Tambah Sayyidina ni bid'ah. Jawapan kita, kau panggil bapa engkau macam mana? Bapa engkau Ahmad. Ahmad. Macam tu. Maaflah tuan-tuan ya. Apa kata bapa? Kurang ajar yang budak. Aku bapa engkau, kau panggil Ahmad. Habis nama bapa Ahmad. Yelah, nama bapa Ahmad, panggillah bapa. Ini panggil Ahmad. Kau ingat kawan kau ke? Nampak marah kan? Macam tu juga mak. Mak kita nama siapa? Mak kita nama Khatijah. Khatijah. Kurang ajar budak. Aku mak kau panggil Khatijah saja nama macam tu. Habis kan nama mak Khatijah. Yelah, betul lah. Panggil lah mak. Mami, mak, umi. Kan macam tu sedap sikit. Nampak tuan-tuan? Manusia biasa tak boleh terima kalau kita panggil dengan nama biasa dia. Ini kan pula Rasulullah SAW. Bukan Nabi nak minta disanjung. Tapi Allah tunjukkan kepada kita. Allah, Tuhan. Dia pun hormat Nabi kita. Masya Allah. Ustaz, takkan Allah hormat Nabi? Berhormat tu bukan makna kerana Nabi tu lebih tinggi pada Allah. Tidak. Tapi hormat tu kerana nak menunjukkan mulianya Nabi. Dan sayangnya Allah pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi kita pun kepada sekarang pun, kalau kita sebut nama Nabi itu ya, biarlah kita bersertakan dengan nama Sayyidina Muhammad ataupun Rasulullah SAW ataupun Nabi Allah. Jangan sebut panggil nama Muhammad saja, tidak, jangan ya. Tapi Ustaz, dalam Quran ada juga nama Muhammad. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Muhammad pesuruh Allah. Mereka yang berserta dengan Nabi itu sangat keras atas orang kafir dan sangat kasih sayang dengan sesama orang Islam. Kan Allah sebut nama Nabi Muhammad saja. Betul, tapi itu bukan panggilan, itu statement saja. Kalau ada panggilan, Allah tak pernah panggil ya Muhammad. Makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Tidaklah Muhammad itu bapa lelaki seseorang kamu. Betul, itu statement. Itu kenyataan. Nabi Muhammad SAW itu ialah bukan bapa seseorang lelaki kamu. Kerana anak lelaki Nabi semuanya meninggal waktu kecilnya. Hidup hanya anak wanita saja. Jadi itulah dia tuan-tuan. Jadi dengan sebab tu, di sini kita tak panggil, kita jangan panggil, ya Muhammad, jangan. Kita jangan panggil macam nama orang biasa.
Ya, begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Dan kelebihan baginda Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, yang di mana yang ke-22, bila menyebutkan nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara nabi yang pertama disebutkan. Jadi nabi-nabi ni banyak. Bila Allah nak sebutkan nama nabi-nabi, nama nabi kita diletakkan yang pertama. Padahal nabi kita akhir sekali yang dilahirkan, tapi diletakkan pertama. Kenapa? Kerana Nabi kita lah yang pertama sekali dicipta oleh Allah Ta'ala sebelum semua Nabi-Nabi yang lain. Sebelum alam ini dijadikan. Sebelum Nabi Adam AS dijadikan. Allah Ta'ala sudah jadikan Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itulah apabila Allah Ta'ala nak menyebutkan nama Nabi-Nabi, Allah sebutkan nama Nabi kita dahulu sebagai memuliakan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala sebutkan di dalam ayat-ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji daripada nabi-nabi. Janji-janji daripada nabi. Daripada siapa tu? وَمِنْكَ, daripada engkau ya Muhammad. وَمِنْ نُوحٍ, dan daripada Nuh. Dan Ibrahim, dan Nabi Ibrahim. Dan Nabi Musa, dan Nabi Isa. Dan jadi inilah dia 5 nabi yang dinamakan Ulul Azmi. Jadi Nabi-Nabi Ulul Azmi ni, Ulul Azmi tu maknanya Nabi yang sungguh-sungguh menjalankan dakwah. Yang lain tu dakwah juga, tapi ini bermati-matian. Itulah Nabi kita SAW. Pertama Allah Ta'ala sebutkan nama Nabi kita. Dan kemudian Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa alaihimussalatu wassalam. Begitu juga dalam ayat yang lain Allah mengatakan, Inna awhayna ilaika kita kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'di. Sesungguhnya kami Allah telah mewahyukan kepada engkau seperti mana kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi yang selepas pada Nabi Nuh. Kerana Nabi Nuh ni nabi dinamakan dia Abul Bashar, bapa sekalian manusia. Jadi semua manusia di zaman Nabi Nuh semua mati, tenggelam dengan banjir, melainkan yang ada atas kapal Nabi Nuh. Jadi semua manusia yang selepas zaman Nabi Nuh adalah datang daripada zuriat Nabi Nuh AS. Dan termasuklah daripada Nabi Ibrahim, termasuklah seluruh Nabi-Nabi berikutnya. Jadi Nabi Nuh ni digelarkan Abul Bashar, bapa sekalian manusia. Nabi Adam ialah bapa manusia. Nabi Nuh pun digelarkan the second one lah, ya. Kerana berlakunya banjir tersebut. Ya, begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Allah Ta'ala telah muliakan bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan pengkhususan yang tersendiri, tak diberikan kepada nabi-nabi yang lain, iaitu yang ke-23. An-nahyu an munadatihi bismil mujarrad. Dilarang memanggil Nabi kita itu dengan namanya Muhammad. Tadi kita dah sebut Allah muliakan Nabi kita dengan panggilan gelaran. Nah, sekarang bila orang nak panggil nama Nabi Muhammad, ya Muhammad, Allah larang. Jangan buat macam tu. Macam mana pula? Ya, ini keistimewaan Nabi kita SAW. Di mana Allah SWT melarang orang-orang yang ada zaman Nabi, yang orang-orang jahiliyah ataupun orang-orang badui yang tak faham penghormatan kepada seorang Nabi. Mereka panggil Nabi, ya Muhammad. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat Quran. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'da. Jangan kamu jadikan panggilan kepada Rasul seperti mana kamu memanggil seseorang kamu kepada seorang yang lain. Jangan. Kita panggil Ali, Kasim. Tu tak apalah, kawan kita. Tapi panggil Muhammad. Ya Muhammad. Kau ni kawan kau ke? Ini Nabi tau. Macam tu sekali Allah larang. La taj'alu du'a ar-rasul. Jangan kamu jadikan panggilan kepada Rasul itu seperti mana kamu panggil ke kawan-kawan kamu. Subhanallah tuan-tuan. Ayat daripada surah Nur ayat 63. Jadi kita ni tuan-tuan dan puan-puan ya, kita bersyukurlah kepada Allah. Allah berikan kita pegangan-pegangan Ahlus Sunnah Jemaah. Siapa yang memandang rendah pada Nabi SAW, na'udzubillah min zalik, maaflah, dah tak ada iman dalam hati dia. Tak ada iman. Kenapa? Sebab Nabi kita telah memberikan jelas, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih
min waladihi wa waladi wan nasi ajmain. Tidak beriman seseorang kamu sehingga adalah aku lebih tercinta kepadanya, lebih daripada bapa-bapaknya, ibu bapaknya, lebih pada anak-anaknya, lebih daripada manusia seluruhnya. Nabi lebih tercinta kepada kita. Kita sayang Nabi lebih pada bapa kita, lebih daripada anak kita, lebih daripada segala-galanya, bahkan lebih pada diri kita sendiri. Nah, kalau orang yang kita sayang, kita panggil macam mana? Panggil isteri kita Fatimah? Tidak, kita panggil darling, sayang, Intan. Itu orang tanda sayang lah, ya. Itu biasa berlaku pada orang kita bila baru-baru kahwin. Sebab baru berkahwin ni tengah sayang ni. Sayang, panggil darling. Bagus. Tapi sayangnya tak lama. Dah bertahun-tahun, dah 4, 5, 6 tahun. Dah tukar pula nama Fatimah. Mana kopi ini yang nak minum ni? Dah lama lagi, dah 10 tahun. Timah. Dah kurang lagi. Dah lagi 15 tahun lama. Mah dia. Dah lagi 20 tahun. Oi. Oi dah. Nama pun dah tak ada. Nampak? Jadi kita ni, maaflah tuan-tuan ya. Kalau boleh kita kekalkan kasih sayang tu seperti hari pertama kita bernikah sampailah akhir umur kita. Kasih sayang tu berkekalan. Sayang, Dinda, Buah Intan, Payung, Kanda, Abang. Jangan panggil nama. Nama tu mana orang yang kurang adab. Ustaz, nama dia memang Ahmad. Panggil Ahmad lah. Suami saya Ahmad. Mat. Kau ni kurang ajar. Dengan lelaki kau panggil Ahmad. Memang nama dia. Ya, betul. Panggillah dengan nama sayang, Kanda, Abang. Macam tu lah. Sebagai tanda penghormatan, kasih sayang. Itulah. Kita ni adab masyarakat pun macam tu. Macam mana kita dengan Nabi pula? Nabi Muhammad ini dia tu postman aja. Astagfirullah. Dia cuma hantar agama saja. Ya Allah, ini pun sudah ada dalam masyarakat kita tuan-tuan ya. Mudah-mudahan kita Allah peliharalah anak cucu kita. Jangan sampai jadi orang yang tak ada hormatnya Nabi SAW. Tanda orang yang munafik. Munafik tu apa? Pura-pura Islam. Dia tak ada hormatnya Nabi SAW. Tak ada hormat. Tak ada kasih sayang pada Nabi SAW. Sebab tu kita jaga tuan-tuan ya. Di akhir zaman ni banyak. Di negeri kita pun, di mana-mana pun. Banyak dah fahamannya macam ni. Kita jangan lebih-lebih dengan Nabi tu. Nabi tu manusia biasa je. Jangan kau melampau-lampau ni nak buat maulud ni, nak buat kasidah ni, selawat ni lebih-lebih saja. Ini semua bid'ah ni semua. Jangan terpengaruh dengan kata-kata orang ni. Kita alim-alim ulama kita ni bila dia buat maulid ke, buat berzanji ke, buat kasidah ke, semua itu kerana apa? Kerana kasih sayang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Itu tajuk khas kalau kita nak bincang, lain kali kita boleh bincang. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itulah saja untuk kita pada malam ini ya. Di mana kita telah sebutkan baginda Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT telah muliakan dengan Allah bersumpah dengan umur Nabi SAW. Dan Allah bersumpah dengan bumi yang Nabi SAW dilahirkan. Dan Allah bersumpah dengan sesuatu untuk menegakkan kemuliaan, keagungan Nabi kita SAW. Dan Allah SWT tidak memanggil Nabi dengan nama, bahkan memanggil Nabi dengan gelarannya. Dan apabila Allah Ta'ala nak sebutkan susunan Nabi-Nabi itu, nak disebutkan akan sesuatu statement, Allah letakkan Nabi kita SAW yang pertama sebelum nama Nabi-Nabi yang lain. Dan Allah Ta'ala melarang kita memanggil Nabi kita SAW dengan sekadar panggil nama saja, kerana itu adalah kurang adab kepada Nabi kita SAW. Mudah-mudahan Allah SWT tanamkan kasih sayang kita kepada Nabi SAW. Ya Allah, ya Tuhan kami, penuhkanlah hati kami dengan kasih sayang cinta pada Nabi kami, ya Allah. Ya Allah, kami rindu pada Nabi kami sayang Nabi kami, ya Allah. Temukanlah kami dengan Nabi kami, ya Allah. Ya Allah, kami tahu kami banyak dosa, kami tak layak bertemu dengan Nabi kami. Tapi kami mohon padamu dengan rahmat-Mu, ya Allah. Temukanlah kami, dapat kami menghadap wajah Nabi kami Rasulullah SAW. Dapat kami cium tangannya, dapat kami cium pipinya, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kami barakah syafaat Nabi kami yaumul qiyamah. Andai kata Kau sudah nak ambil nyawa kami, izinkanlah kami mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan izinkanlah Rasulullah menyambut roh kami, ya Allah.
Ketika mayat kami dimasukkan dalam lubang kubur, izinkanlah Rasulullah menyambut mayat kami, ya Allah. Luaskanlah kubur kami seluas mata memandang dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangkitkanlah kami yaumul qiyamah dengan para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin di bawah panji Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat minum air telaga Kautsar dari tangan Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, terimalah doa kami, kabulkanlah hajat kami, sembuhkanlah semua penyakit-penyakit kami. Angkatkanlah penyakit COVID ini daripada kami, negara-negara jiran dan seluruh dunia, ya Allah. Berikanlah kami kesabaran menghadapi ujian-Mu dan syukur atas segala nikmat-Mu dan ridha dengan segala takdir-Mu. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sampai situ saja untuk kita pada malam ini. Minta maaf banyak dalam penyampaian saya, mungkin tersilap kata, terkasar bahasa, tersinggung perasaan. Mana yang benar semua daripada Allah, yang salah silap pada kelemahan saya sendiri. Dengan itu sama-sama kita baca istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.